ada kualiti dan tidak berkualiti. Saya bertegas benda ni. Sebab ramai orang mengatakan itu style. Tapi saya belajar dan saya menimba ilmu bukannya setahun dua. Sampai hari ini saya masih belajar. Orang kata selain daripada belajar di hujung jari itu, boleh tengok satu dunia. Kita bergaul dengan orang, kita bertanya dengan orang, kita jumpa seluruh dunia kepakaran ni dalam seminar-seminar ke apa, kita attend kan. So kita tanya, maknanya sebutan ni memang penting. Ya, maknanya masa saya belajar dulu, saya belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, menyanyi, dan bahasa yang lain, Jerman, Perancis dan Itali. Belum termasuk lagu yang lain lah. Maknanya yang wajib ni 5. Ya, apabila saya menyanyi lagu-lagu ni, permarkahan dinilai daripada sebutan. Kalau saya sebut Bach, ya, Bach, saya tak sebut Bach sebab ejaan dia, contohlah ejaan dia B-A-C-H, dia adalah bahasa Jerman. Jadi bila saya sebut Bach, contoh Bach, dia potong markah sebab sebutan itu salah. Jadi dia B-A-C-H ialah Bach. Macam pizza, dia adalah bahasa Itali, dia tak boleh sebut pizza, tapi kita Melayu sebut pizza. Tapi dalam menyanyi, maksud saya kalau kita seharian bertutur, okey, pizza satu, saya nak order pizza mushroom, okey lah, mungkin kita boleh terima. Tetapi dalam bentuk perlakuan menggunakan suara secara formal tu maknanya membuat persembahan, ataupun ketika saya bercakap ini, saya harus melontarkan bunyi-bunyi perkataan yang jelas. Saya tak boleh mengeluarkan perkataan yang sambil lewa, yang kalau boleh elakkan penggunaan perkataan-perkataan yang nilainya tak tinggilah. Kita cuba, semua orang kena mencuba. Saya tidak katakan saya pakar, saya mahir atau saya hebat, tidak. Tapi saya berjalan berlandaskan saya nak membina diri. Ya, saya mencuba untuk tidak bercakap dengan menggunakan bahasa ataupun menggunakan perkataan pasar lah. Orang panggil pasar tu maknanya menggunakan perkataan memang sedap gila dia nyanyi. Kalau boleh saya tak nak guna perkataan itu, sebab itu perkataan yang walaupun saya dengar katanya pihak DBP nak ambil perkataan gila tadi itu untuk diguna pakai, untuk diterima dalam kamus DBP untuk mengatakan sedap gila, cantik gila, maknanya cantik yang sangat-sangat. Tapi sedangkan kita dah ada dah tersangat cantik, tersangat bagus, kita dah ada kan. Tapi apa pun saya tidak orang kata, bukanlah saya tidak boleh betul ansur, tapi saya menyatakan kepada untuk melihatkan diri kita kepada tahap profesional tadi itu, kita kena jaga profesionalisme. Maknanya bercakap, menyanyi, apa lagi, dua perkara tu yang selalu orang katalah, yang perlu dihasilkan dengan perkataan, dengan sebutan yang baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum adalah perkataan bahasa Arab. Jadi bila kita bercakap dalam bahasa kalimah Assalamualaikum, kita tak boleh sebut Assalamualaikum, tak boleh Assalamualaikum. Walaupun perkataan itu ditulis dalam bahasa Rumi, tapi dia memberi maksud Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas engkau. Ya, jadi maknanya kalau kita Assalamualaikum, dia maksud tu tak ada. Jadi saya bertegas Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga kan, Waalaikumsalam, salam, dia tak boleh. Jadi untuk sebab itu bahasa yang tidak boleh sebab dia bahasa Arab. Macam kita kata, kalau kita kata anak murid jumpa saya, dia ucap saya selamat pagi cikgu, selamat pagi kan, selamat pagi. Tapi kita faham dia mengucapkan selamat pagi. Okey, tapi sebutan dia ialah selamat pagi. Selamat jadi samat. Dengar tu. Sekarang ustazah orang panggil jadi sazah. Sazah je, sazah rasa. Kenapa malas sangat nak sebut ustazah? Contoh. Jadi benda-benda macam tu yang saya kata berjalan dalam dunia kita ni lah, kehidupan kita, yang kita kena berpegang kepada hukum
hukum Allah lah. Maknanya Allah pun dah bagi tahu akhir zaman apa dia. Tapi saya bukan orang yang layak untuk bercakap tentang benda-benda bahagian itu. Tapi saya mengetahui tentang pada akhir zaman akan jadi macam ni. Jadi Allah dah tahu dah pada akhir zaman akan jadi begini. Jadi bila saya sedar, saya bercakap dengan Allah, saya bersuara hati saya bercakap dengan Allah ialah Allah caturkan untuk saya menjadi seorang guru. Jadi saya harus berjuang untuk menyatakan, ya Allah, Kau dah katakan jadi begini. Salah ke kalau hamba-Mu ini yang lemah ini berkongsi ilmu untuk tidak membuat perkara yang Allah dah kata tadi tu. Sebab perkara tu tak elok. Sebab itu tanda-tanda nak kiamat. Jadi tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Jadi kita nak mengelakkan kiamat tu cepat, kita usahalah untuk tolong jangan pergi kat tempat ni cepat-cepat. Nak pergi kepada macam kita kata, ada di antaranya mengatakan pada akhir zaman nanti akan berbondong-bondonglah orang kepada bidang seni. Okey, maknanya semua orang akan pergi bidang seni. Sekarang dah nampak dah berapa banyak reality program semua nak dibuat dalam bidang seni, tapi kerja dalam bidang itu yang kita kena jaga. Betul Allah dah kata begitu, tapi bila kita mendalami, bertadabur lagi, maknanya tak apalah pergi situ, tapi saya sebagai cikgu, sebagai guru, saya yang harus memberi satu apa yang orang kata lorong untuk supaya jangan terjatuh, jangan tergelincir. Saya cubalah jangan tergelincir daripada landasan itu. Kan, seperti yang saya kata, apabila saya mengajar, apabila saya menjadi guru, saya tidak melahirkan penyanyi, pelakon, penari ataupun apa-apa pun. Saya hanya ingin melahirkan seorang insan. Insan tu maksud dia, masa tu saya tak faham, saya cuma tahu nak cakap insan. Pada saya, apabila disebut insan itu, dia lengkap. Dia berakhlak, dia mempunyai bertamadun, berilmu, semuanya ada. Jadi kita kata sebagai manusia yang bertamadun, kita memegang kepada budaya makan, budaya hidup kita, kan? Budaya tu yang orang kenal selalunya adalah kebudayaan itu, dia punya logo dia mesti orang menari, kebudayaan menari. Bukan. Budaya hidup. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita melakukan ibadah. Semua itu adalah budaya. Budaya akan bersangkut paut dengan akan bersangkut ataupun berganding dengan akidah lah, kepercayaan kita. Kan, kepercayaan kita. Jadi di situ kita tengok balik. Sebab saya masa muda pun banyak kelalaian, kan? Jadi kita tengok, okey, bila kita sangkutkan dengan akidah, dengan kepercayaan kita bergurau. Kadang-kadang kita bergurau dengan perkataan yang kita kata, gurauan kita dia menyengat. Orang akan terasa hati bila orang kata, tak baik kau cakap macam tu. Kita akan jawab, alah, aku gurau aja. Sebenarnya gurauan tu sangat penting untuk dijaga supaya tidak mengecilkan hati orang. Nampak? Jadi benda-benda macam ni yang saya kata dalam bidang vokal yang saya cuba sampaikan, di mana bersuaralah dengan baik, menggunakan perkataan yang baik, dengan hati yang baik, dengan niat yang baik, segala-galanya baik. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memberi manfaat pada orang lain. Macam tu. Dan mengeluarkan suara, saya tambah, mengeluarkan suara ni, kita kena bertenaga. Kita kena tenaga, kita kena ceria. Persoalannya lah, kalau masa kita nangis, masa kita nangis, tenaga kita pun kena guna. Dia bukan nangis, maksud dia, apabila kita dah membina tenaga kita dengan keceriaan, maknanya kita jadi matahari, menjadi, orang kata jadi lilin. Ada orang kata jadi lilin, bodohlah jadi lilin. Minta maaf saya pakai perkataan bodoh tu, kan, tapi sebab nak menyatakan masyarakat, bodohlah jadi lilin, bakar diri menerangi orang lain. Dia bukan cerita pasal terangkan orang lain, tapi lilin itu kuat, walaupun dia sanggup bakar diri dia untuk macam itulah. Mana matahari, walaupun dia akan tertutup di awan dan akan bertukar malam, tapi matahari tu akan menyinar. Dan kalau ada matahari, kita akan rasa, nak jemur kain senang, banyak perkara senang jadi kalau ada matahari. Jadi kita kena happy.
Happy ni tak boleh dibuat-buat. Happy ni kena dicari. Macam mana nak jumpa happiness itu? Ini yang saya cakap. Bukan saya cakap berdasarkan buku. Bukan saya bercakap sekadar semata-mata kerana baca buku ke kerana tu. Saya bercakap berdasarkan pengalaman yang saya lalui. Bagaimana bila saya bertemu dengan orang, orang cakap, dulu daripada mula saya bekerja sampai hari ni, orang cakap, dulu macam mana orang puji ataupun orang tak puji, sekarang macam mana. Saya mengambil benda-benda tu untuk mencari apa kaitan dia. Tenaga. Seorang pemain suara, tenaganya perlu dibina sebagai seorang atlet. Banyak kali saya dah kata. Jadi maknanya binakan tenaga macam kita nak menjadi seorang ahli sukan. Jadi jangan tak buat exercise. Mana sikit-sikit lah. Sebab kita bukan nak jadi ahli sukan kan. Tetapi mengeluarkan suara ni macam orang nak bersukan. Tenaganya, semangatnya, macam tu. Ya. Matahari semakin memberat di ufuk barat. Sedikit-sedikit menyembunyikan wajahnya. Cukuplah hari ini keluar dan berada di langit. Bekerja. 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 Ini masa tenggelam dan membenamkan diri. Bersembunyi, bersendiri, mencari ilahi. Ketika itulah aku melihat pantulan wajahku. Riak-riak air di pelabuhan membuatkan kulitku kelihatan berkedut dan berurat tua. Walhal aku masih muda. Pelabuhan. Pagi tadi, semua bot dan kapal berlepas meninggalkan dermaga. Merempuh gelora di laut setelah bersukaria dan mabuk keasyikan. Nafas kelelahan, manusia kelemasan. Lautan yang dahulunya kelihatan luas kini menyesak dada, seakan nafas tiada lagi hembusan. Mengapa kini saat langsir senja menutup mata, baru semuanya menduru pulang ke pangkalan? Kerana itukah kita diciptakan sebagai insan? Insan yang pelupa, yang alpa, selalu leka mencari bucu-bucu lautan. Kerana mimpi manusia mahu mencari kepuasan. Akhirnya pelabuhan mendakap dan berkata, tiada istilah lewat di sisi Tuhan. Tiada istilah lewat di sisi Tuhan untuk sujud padanya. Andai tiba di pangkalan. Senja di pelabuhan. Nukilan Muzah Ahmad, Seattle, Washington.